Jadi saya mewakili pasukan pra-USM akan memberikan 15 minit taklimat berkenaan dengan peluang ataupun opportunity untuk adik-adik bersama dengan kita di Universiti Sains Malaysia melalui program pra-U. Pernah dengar tak program pra-USM? Pernah. Berapa ramai daripada MRSM boleh angkat tangan tak? Okey, mungkin rakan-rakan adik-adik daripada MARA ni dia lebih cakna, dia lebih tahu kerana program ni di bawah MARA. Okey, tak apa, pasti kita akan sama-sama kongsikan maklumat. Kita mudahkan mana boleh. Okey. Next, okey. Tak balik dulu, laju sangat ni. Okey. Sedikit maklumat pasal Universiti Sains Malaysia yang tercinta, ya, untuk pelajar-pelajar dekat belakang sana, facilitator, untuk rakan-rakan yang ada dekat sini. Universiti Sains Malaysia dulu dikenali sebagai Universiti Pulau Pinang. Mungkin ramai yang tak tahu. Jadi kalau kita tengok dekat sini sikit je, saya terangkan sikit je, mungkin adik-adik pun dah tahu kita ada kampus induk di sini. Kita ada kampus kejuruteraan di Libung Tebal, maknanya semua bidang kejuruteraan kita dekat sana. Kita ada kampus kesihatan di Kelantan. Semua yang berkaitan dengan kesihatan kecuali farmasi berada di sana. Farmasi saja di sini. Ini kalau nak jadi doktor ke whatsoever, semua di sana. Okay? Dan kita ada juga di Bukit Jambuk, Sains at USM. Yang ini bukan tempat untuk pengajian, dia lebih kepada pejabat dan juga beberapa institut, ya, ataupun pusat USM. And then kita ada Advanced Medical and Dental Institute untuk pergigian di Bertam. Ini antara orang kata lokasi-lokasi utama yang melibatkan Universiti Sains Malaysia. Jadi kalau bidang pengajian yang utama, kalau kita kata kampus induk tu bermakna di sini. Okay, next. Okay, ini saya nak kenalkan kepada adik-adik. Program pra-U USM ini merupakan satu orang kata jambatan yang memudahkan adik-adik untuk terus masuk USM. Kenapa? Sekiranya adik join program pra-U USM ini, satu langkah telah pun berada di USM. Bermakna sekiranya adik lulus dalam program pra-U terus masuk USM. Persoalannya, apa bidang yang saya boleh ambil? Betul tak? Saya akan terangkan sebentar nanti. Ini merupakan, next. Okey, USM KLE India. Untuk program pra-U USM, kita ada menawarkan 50 tempat untuk pelajar-pelajar yang memilih bidang perubatan untuk belajar di India. 50 tempat tajaan MARA ke India. Maknanya adik tak boleh terus apply dekat MARA kata saya nak belajar dekat India perubatan, tak boleh. Adik kena masuk program kita. Program kita yang akan hantar adik-adik ke India. Semua ditanggung. Nanti saya akan terangkan konsep ditanggung ni. Okey, next. Tempatnya di Belgaum, India, ya. Okay, nama program itu ialah Program Persisilan Program Antarabangsa Doktor Perubatan USM KLE. So adik-adik tengok bangunan ni cantik, maknanya adik-adik akan berada di satu kawasan, satu compound yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia sahaja bersama dengan tenaga-tenaga pengajar ataupun tenaga-tenaga pakar di India. Ya, makna hospital, whatsoever, penginapan semua dalam compound yang sama sahaja. Nanti adik-adik akan tengok ada gambar dia. Okay, sedikit sebanyak tentang latar belakang program pra-U. Ya, mungkin dalam kalangan anda pertama kali mendengar hari ini. Program pra-U USM merupakan program kerjasama antara USM dan juga MARA. Maknanya kita mendapat privilege. MARA yang bekalkan peruntukan, MARA yang buat selection untuk pilih adik-adik masuk ke program mana, tetapi kita yang laksanakan USM. Ya, untungnya program ni, adik-adik seperti yang saya kata tadi, satu kaki telah pun berada di USM. Cuma kita tak tahu bidang apa yang kita akan dapat. Melainkan kita betul-betul dah fokus waktu selepas dapat keputusan dan kita akan pilih bidang-bidang tertentu yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Okey, dah 9 tahun dah program ini berjalan.
Sehingga kini telah melahirkan 1,000 orang pelajar lepasan Merayu. Bermakna 1,000 orang pelajar telah go through this program dan masuk ke USM. Dan ada dalam kalangan mereka ini telah pun menjadi pensyarah di USM. Dalam masa tempoh 9 tahun ini. Okay, next. Okay, ini objektif. Saya tak nak cerita panjang lebar kan, ayat banyak sangat. Jadi objektif ni kalau anda tengok, pertama, program Pra-U USM ini hanya memilih mereka yang cemerlang. Apakah definisi cemerlang? Nanti saya akan tunjukkan melalui dua slide yang berbeza, iaitu pilihan sains fizikal dan juga sains hayat. Saya percaya adik-adik kat sini, ada ke yang bukan aliran sains dekat sini? Ada? Okey, tak apa. Yang bukan aliran sains nanti boleh tengok dekat sains fizikal. Sama ada anda mempunyai peluang ataupun tidak untuk ke aliran sains fizikal. Okay, next. Okey, ini maklumat yang berkaitan dengan Pra-U. Pra-U ialah program selama 1 tahun. Ada pernah dengar program matrikulasi kan? Program matrikulasi, asasi dan sebagainya. Kalau program matrikulasi, kita ada program yang bersifat setahun. Kita juga ada program yang bersifat 2 tahun. Jadi untuk program asasi, seperti yang ada tengok, program kita hanya 1 tahun. Jadi 2 semester. Semester 1, semester 2. Kelayakan SPM. Jadi saya beritahu SPM keluar esok kan? So lepas keluar esok, terus semua macam berdebar-debar. Doktor ni berdebar-debar. Berapa kali dah hari ni orang dah cakap SPM keluar esok kan? Okey. So promosi MARA berkenaan dengan program Pra-U ini kebiasaannya akan keluar sehari atau 2 hari selepas SPM diumumkan. Maknanya esok hari Khamis, mungkin hari Jumaat atau hari Sabtu MARA akan keluarkan. Promotion untuk adik-adik baca, fahamkan dan apply. Semua application adalah secara dalam talian. Nanti buka balik MARA punya website untuk pelajar-pelajar MRSM, mungkin boleh contact balik dengan guru counselling dan sebagainya. Okey. Subjek yang adik-adik akan belajar yang ni, jadi matematik, kimia, fizik, biologi ataupun sains komputer. Ini salah satu. You boleh pilih nanti mengikut aliran. Bahasa Inggeris dan juga aktiviti sejahtera. Jadi bila adik-adik akan masuk? Sekiranya adik-adik terpilih, adik-adik akan masuk pada bulan Julai. 25 hari bulan Julai lebih kurang. Dia dah fix date. Very soon kan, bulan depan je dah terus nak masuk program Pra-U. Sangat cepat, tak sempat bernafas lagi sebenarnya. Betul tak? Penatnya hari tu baru je rasanya macam study teruk, SPM, dapat result, Allah nak sambung belajar lagi. Itulah kehidupan adik-adik. Kan? Okey, kemasukan ke USM. Jadi daripada Julai sampai ke Julai tahun depan, adik-adik akan belajar tempoh setahun. Kemudian rehat sekejap sebulan, 2 bulan. Bulan 10 secara rasminya adik-adik akan bergelar mahasiswa dan mahasiswi Universiti Sains Malaysia. Seperti yang saya kata, you masuk je program Pra-U, you akan automatically masuk USM. You tak boleh pergi universiti-universiti lain dah. Sebab program ini dikhususkan untuk Universiti Sains Malaysia. Cuma bidang pengajian itu nanti yang you akan pilih. Selepas ini saya akan tunjuk apa peluang-peluang yang adik-adik ada. Okay, next. Ni dia. Okay. Belah kanan tu nampak, dia tulis sains hayat. Okay, sains hayat ni syarat kemasukan selepas SPM, maknanya esok dah dapat result tu tengok adakah adik-adik memenuhi syarat yang ditetapkan. Okay, untuk sains hayat, adik-adik perlu mendapat sekurang-kurangnya A- dalam 7 mata pelajaran berikut. Wajib. Semua macam boleh lah maknanya kan. A- dalam 7 mata pelajaran berikut, EM, ER, Math, Bio, Physics dan juga Chemistry, Kimia. Minimum A-. Katakanlah adik-adik dapat 6A, 1B+. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Sebab minimum A- untuk 7 mata pelajaran. Okay, syarat tambahan tu tak bawa. Janganlah kata tak lepas, insyaAllah. Selagi tak dapat esok kata lepas dulu. Kan? Okay. Ni yang penting. Bidang pengajian di USM. Jadi, untuk sains hayat, sekiranya adik memilih bidang dalam sains hayat, adik-adik akan belajar selama 1 tahun di Kolej MARA Kulim.
Kedudukannya lebih kurang 39.5 kilometer daripada kampus induk kat Perlis. Kalau kenderaan jalan tak jam dalam 40 ke 45 minit, kalau jalan jam it can be more than that. Taklah jauh sangat. Itu dekat Perlis. Sekiranya sains saya. Okey. Soalannya, ini saya nak cerita. Bidang apa yang saya boleh ambil? Saya nak jadi apa? Okey, untuk sains hayat, fokus utama kita sebenarnya ialah kepada 3 bidang utama. Pertama, perubatan. Jadi doktor. Kedua, pergigian. Nak jadi doktor gigi. Ketiga, farmasi. Ini 3 bidang utama yang kita fokuskan. Tapi dia ada kota-kota tertentu lah. Nanti saya akan ceritakan berapa banyak kota yang ada. Ya, the available kota yang adik-adik kena grab. Ingat, opportunity ini bukan untuk adik-adik sahaja, tetapi terbuka satu Malaysia. Cuma kelebihan adik-adik dapat taklimat terus daripada kami berbanding orang lain. Kerana orang lain hanya tengok dekat internet kan, dia baca, dia faham. Tapi adik-adik sekarang dapat orang kata live information. Jadi orang kata kena grab lah the opportunity lepas ni. Okay, kita tengok ada bidang perubatan, pergigian, farmasi. Pada masa yang sama, kita juga memberi ruang kepada pelajar-pelajar yang ambil sains hayat ini untuk pergi kepada bidang sains kesihatan yang lain. Kan selalu bila kita cakap sains kesihatan je pasti bermain di minda kita, oh saya nak jadi doktor, saya nak jadi doktor gigi. Sebenarnya kita lupa sains kesihatan ni bidangnya luas. Ada tengok kat sini ada berapa? Dia ada audiologi, bioperubatan, dietetik, persekitaran dan kesihatan pekerjaan, sains senaman dan sukan ataupun sains sukan, sains forensik, sinaran perubatan, kejururawatan dan pemakanan. Itu merupakan antara bidang-bidang yang kita tawarkan di bawah sains kesihatan di Kelantan. Adik-adik ada peluang untuk ambil bidang itu. Contoh dia nak jadi apa? Pernah dengar kan orang kata, oh saya dietitian. So dietetik lah. Dia akan belajar sains pemakanan berkaitan dengan all these enzyme, ada gabungan fizik, ada gabungan kimia, biologi dan sebagainya. Adik-adik juga ada peluang untuk sambung bidang-bidang lain seperti kejuruteraan. Ada macam-macam elemen kejuruteraan. Awam, elektrik, elektronik, aero, angkasa dan sebagainya. This one, ini pun tebal. Next, sains komputer, bidang saya. Di sini, teknologi industri, seni bina ataupun architecture, fizik, kimia, biologi dan juga matematik. Bidang-bidang ni pun ada banyak. Ya, adik-adik dengar je fizik, kimia, bio. Sebenarnya dia ada lagi. Orang kata sub-sub ataupun anak-anak kecil. Yang tu kena cek maklumat dalam internet. Okay, so inilah peluang-peluang yang ada. Dan the beauty part as I mentioned earlier, sekiranya adik-adik pilih untuk melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan, 50 pelajar yang terbaik akan dipilih untuk terbang ke India. Itu kelebihan yang ada. Tadi saya duduk kat belakang, ramai katakan nak jadi doktor. Alhamdulillah. Amin. Saya doakan insya-Allah. Manalah tahu kot kan in future saya kesakit, siapa kesakit berjumpa adik-adik sebagai doktor nanti kan. Okay, next. Ini untuk sains fizikal. Kalau tadi sains hayat kita nak 7 A-. Tetapi untuk sains fizikal kita perlukan 6 A-. Kurang sikit. Bidang-bidang dia tengok. Matematik tambahan, fizik, kimia atau mana-mana 2 subjek yang berkaitan. Pendidikan Islam ke, geografi ke, perdagangan ke, whatsoever. Tapi yang 4 yang atas tu wajib dan juga syarat tambahan. Untuk sains fizikal, kalau tadi kita belajar dekat mana? Kolej Mara Kulim, betul tak? Tapi untuk sains fizikal, untuk pertama kalinya pada tahun ini, adik-adik akan ditempatkan di Kolej Mara Kuala Nerang di Kedah. Dia jauh sikit lah. Tapi orang kata bila lagi nak explore kan. Kuala Nerang sekarang pun saya rasa dah maju berbanding dulu-dulu. Kita baru je buat perubahan. Sebelum ni semua dekat Kulim. Tapi tahun ni kita dah berpindah ke Kuala Nerang. Untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan sains fizikal, boleh ambil semua bidang yang dinyatakan kecuali 3 bidang. Siapa yang masuk kategori sains fizikal tidak boleh pergi ke perubatan, tidak boleh pergi ke pergigian dan tidak boleh ke farmasi. Tetapi bidang-bidang lain boleh. Apa sahaja dalam kejuruteraan, apa sahaja
di dalam bidang sains kesihatan yang dinyatakan, ya, dietetik, audiologi dan sebagainya, sains forensik, ada dia boleh pergi ke sains komputer, seni bina, fizik, kimia, biologi dan juga matematik. Ini beza antara sains fizikal dan juga sains hayat. Kalau hayat tadi, peluangnya nampak besar lah. Walaupun dia ada 3 yang utama, dia boleh juga ke bidang-bidang lain. Namun, untuk sains fizikal, khusus kepada seperti yang saya nyatakan tadi. Ya, okay, next. Persoalan ini mesti bermain di minda kita. Kenapa agaknya saya perlu pilih program pra-USM? Seperti yang dinyatakan. Pertama, USM merupakan universiti yang keempat terbaik di Malaysia dan 143 di dunia. Jadi kita berdiri sebagai salah sebuah institusi ataupun universiti yang terbaik di dunia. Jadi adik-adik dah berada di sini dah merasa dah peluang tu. Sikit je lagi nak usaha untuk masuk secara rasmi bergelar mahasiswa-mahasiswi. 2, jaminan untuk meneruskan pengajian. Bermakna, macam saya kata, adik-adik masuk je program pra-U ni, so-called lulus sahaja, insya-Allah akan terus masuk program kita di main campus ataupun campus-campus yang tertentu. Itu kelebihan bila kita join pra-U. Mempunyai peluang memilih program pengajian yang lebih luas. Kan ada kita tengok tadi. Dia join satu program, join physical, join hayat, kita bukan boleh pilih satu course. Ada peluang untuk pilih pelbagai course. Maknanya ada ruang untuk adik-adik memilih. Kita tak paksa, kita tak letakkan hanya ada satu jurusan saja, tidak. Ya? Tajaan sepenuhnya daripada Mara. Okey. Yang ni saya kena orang kata bercerita sedikit. Bila kita kata tajaan sepenuhnya daripada Mara, dia bukan bersifat beasiswa. Ya, dia bersifat pinjaman boleh ubah. Bermakna adik-adik tetap perlu untuk membayar tetapi dalam amount yang kecil. Ya, sebagai contoh, mungkin katalah kos pengajian lebih kurang, katalah untuk perubatan kos pengajiannya RM500,000. Tapi mungkin Mara nanti akan kata, upon graduation selepas you bergraduasi, you mungkin perlu bayar hanya 10% dan sebagainya. Tertakluk kepada apa perjanjian adik-adik dengan Mara. So saya ada kawan, pernah dia dapat first class, tak payah 1 sen pun. Dia free terus, dia boleh berlaku. Bezanya kalau adik-adik tidak melalui program ni, adik-adik perlu ke PTPTN. So kalau PTPTN you pinjam banyak tu, bukan you bayar banyak tu kan, you bayar banyak tu plus interest. Tetapi Mara tidak. Walaupun dia tak bagi kita beasiswa, dia bagi kita pinjaman boleh ubah, saya rasa itu antara perkara yang terbaik yang kita boleh pilih. Sebab nak bayar pun amountnya sangat kecil. Sekarang tak perlu nak fikir, dah nak kena bayar dah belum belajar. Tidak, jangan risau. Yang penting belajar dulu, dah habis belajar nanti kita kerja, insya-Allah tak ada masalah. Untuk that part, ya. Tajaan untuk meneruskan pengajian pada peringkat yang lebih tinggi. Yang ni part yang penting. Penting kenapa saya kata, untuk yang ni, Mara kebiasaannya memberikan ruang dan peluang untuk adik-adik untuk sambung ke bidang yang lebih tinggi, Masters, PhD dan sebagainya. Mungkin dengan tajaan beasiswa, mungkin juga dengan konsep pinjaman juga. Mudahlah berbanding katalah saya bukan program pra-U. Saya nak apply berbanding dengan adik-adik. Peluang lebih kepada adik-adik kerana adik-adik dah pun duduk di bawah payung pra-U. Itu kelebihannya. Mengenali USM dan kemudahan yang lebih awal dan pembelajaran yang kondusif. Tadi saya beritahu adik-adik dah pergi tengok Dewan Kuliah kan? So jadi orang kata bila dah duduk program pra-U, duduk dalam USM, so you dah orang kata duduk kaki dah dekat dalam ni, so you dah merasa dah lebih awal. Berbanding dengan orang kata pelajar-pelajar lain yang baru apply dekat USM. Okay, next. Okay, bidang pengajian seperti yang ini summary ya. Rumusannya, bidang pengajian kita ada sains hayat, sains fizikal. Sama je subjek kedua-duanya, yang beza ialah nombor 4. Kalau sains hayat wajib ambil biologi, kalau sains fizikal wajib ambil sains komputer. Itu je dia punya perbezaan utama. Next. Ini sains hayat. Macam saya kata tadi, ini rumusan kepada semua yang saya cakap tadi. Jadi, untuk sains hayat, 3 bidang utama, perubatan, pergigian, farmasi. Okay. Untuk fizikal, sains kesihatan, ada 8 bidang dekat sana. Bidang sains, ya, fizik, kimia, biologi dan sebagainya.
Dan kita ada kejuruteraan. Dalam kejuruteraan pun ada macam-macam bidang, sains komputer, seni bina dan sebagainya. Yang ini dia punya summary. Okay, next. Okey, sains hayat seperti yang saya beritahu tadi di Kolej Mara Kulim. Ya, manakala sains fizikal kita akan berpindah ke Kolej Mara Kuala Nerang. Okey, sekarang kuota. Kita bagi tahu siap-siap. Hari ini kita tak tahu kan kuota. Okey, untuk tahun 2022. Untuk sains hayat, Mara telah tetapkan kuotanya seramai 125 orang sahaja satu Malaysia. Kan nampak kan macam alamak tak banyak lah kuota macam mana ni. Alah, doktor ni lagi debar dia buatnya. Kan? So ini Mara yang tetapkan. Ini di luar bidang kuasa kami di USM. Daripada 125 orang ini, 50 akan terbang ke Belgaum, India. 50 akan terbang ke sana. 10 biasanya untuk pergigian, tertakluk kepada sebarang perubahan. Jadi daripada 125 itu 50 terbang ke India, 10 biasanya untuk pergigian. Pergigian kebiasaannya kita tak ambil ramai. Dia pergigian biasanya, dia ni mungkin kena cakna sikit. Kalau untuk bidang pergigian, kebiasaannya dia akan kira berapa bilangan pelajar dan juga berapa kerusi nak buat rawatan tu ada. So katakanlah dia ada 50, so 50 pelajar lah. Sebab setiap pelajar akan ada dia own place untuk dia buat treatment dan sebagainya. Dia tak boleh sharing tak boleh. Itu sebab pergigian dia sangat orang kata rigid sikit in terms of number. Ya? Jadi 125, 50 dah terbang India, 10 dah ambil pergigian, 20 cadangannya untuk farmasi dan selebihnya mana-mana bidang. Itu hanya cadangan tertakluk kepada sebarang perubahan. On the other hand, untuk sains fizikal, kita ada 75 orang. Satu Malaysia, penat dah besar ini. 75 orang. Kuota ini akan berubah dari tahun ke tahun. Ini yang terbaru yang kita dapat untuk tahun 2022. Okey, seterusnya. Kejayaan pelajar lepasan Prayu USM. Ini merupakan gambar-gambar yang kita boleh kongsilah yang dekat atas tu. Kumpulan pelajar, batch pelajar kita yang kita hantar ke India. Jadi jangan risau, dekat sana adik-adik duduk dengan Community Malaysia. Akan ada juga pensyarah Universiti Sains Malaysia yang duduk di sana bersama dengan adik-adik yang menjadi orang kata ketua, penghulu dan sebagainya. Dia akan jaga adik-adik kat sana. Jangan kata macam, alamak nak pergi India je. India pun grand apa. Kan? Kalau nak study perubatan kat Malaysia ni, contoh saya diberitahu, tak dapat mayat tu, susah. Kan? Nak besar tu, nak keluarkan usus. Kan? Tapi dekat sana senang. Saya diberitahu macam, apa orang kata kita macam siap boleh bawa balik lagi, kita terlalu banyak. Seram kan? Jadi kita tengok kat sini, alhamdulillah berbangga. Kami di Universiti Sains Malaysia berbangga. Kita ada pelajar PhD 26 tahun terima beasiswa fizik perubatan antarabangsa. Macam saya kata, last week kita ada bagi ceramah tentang Prayu. Untuk pelajar-pelajar Prayu sedia ada. Saya duduk dekat sebelah saya, seorang pelajar Prayu, batch pertama tahun 2013-2014 yang sekarang berdiri bersama dengan saya jadi tenaga pengajar di Universiti Sains Malaysia di bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Jadi kalau pelajar itu boleh, sekarang kolik saya lah dengan kata lain, maka saya tidak terkejut mungkin dalam masa 10 tahun akan datang you are going to be here with me. Ataupun adik yang akan pegang mic ni bagi ceramah dekat your future juniors. Okay? So inilah antara gambar yang kami boleh kongsikan serba sedikit. Next. Okay, last. Okay, that's it. Itu sahaja daripada saya, program Prayu USM. Jadi saya doakan adik-adik mendapat result yang cemerlang esok insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin insyaAllah. Walau apa jua keputusan yang kita akan dapat esok, saya percaya adik-adik akan teruskan pengajian ke mana-mana peringkat. Ya, harapan kami besar. Kami harap adik-adik pilih Prayu USM. Kalau tidak pun Prayu USM, pilihlah USM nanti. Ya? Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.